Usaha kerajaan untuk memajukan ekonomi, terutama dalam 5 sektor utama yang dikenal pasti telah menunjukkan hasil yang positif pada suku pertama tahun ini. Justru kerajaan akan terus memfokuskan usaha meningkatkan aktiviti ekonomi dan pelaburan dalam sektor-sektor utama. Berucap pada sambutan ulang tahun ke-30 Borneo Bulletin Yearbook 2023 yang berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menjelaskan, usaha-usaha juga ditingkatkan untuk memajukan ekosistem yang kondusif bagi menggalakkan aktiviti ekonomi dan mempromosi para peniaga tempatan ke pasaran luar negara termasuk kepentingan penggunaan teknologi. Menggunakan pendekatan Whole of Government dan Whole of Nation secara berterusan di bawah kepimpinan bijaksana Kebawah Duli Yang Maha Mulia, negara akan dapat membina masa depan yang boleh dibanggakan bagi semua generasi akan datang. Dengan tema Building the Future, Borneo Bulletin Yearbook 2023 antaranya memberikan pandangan tentang inisiatif kerajaan menyokong pertumbuhan industri utama dan rancangan pembangunan masa depan. Orang ramai berpeluang membeli masakan dan produk keluaran Republik Korea semasa Festival Korea 2023 yang diadakan selama 3 hari di sebuah kompleks membeli belah di Berakas. Festival ini antara lain bertujuan untuk mengukuhkan lagi hubungan dua hala dan persahabatan di antara negara Brunei Darussalam dan Republik Korea. Selain itu juga, festival tahun ini memperkenalkan keindahan budaya tradisi dan trend terbaharu Republik Korea. Jumlah perdagangan pada bulan Mei 2023 mencatatkan RM1,745.8 juta, penurunan sebanyak 41.2% daripada jumlah yang dicatat pada Mei 2022. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik, Kementerian Kewangan dan Ekonomi mengongsikan penurunan disebabkan oleh kemerosotan nilai ekspor sebanyak 42.3%. Penurunan nilai ekspor terutamanya didorong oleh nilai ekspor minyak mentah, gas asli cecair dan lain-lain produk petroleum khususnya bahan api diesel otomotif. Dari segi komoditi ekspor, bahan api galian merupakan penyumbang utama ekspor negara, diikuti bahan kimia dan jentera dan kelengkapan pengangkutan. Nilai import juga menurun sebanyak 39.2%. Pasaran ekspor utama pada bulan Mei 2023 adalah Republik Rakyat China, diikuti Australia dan Singapura. Komoditi ekspor terbesar adalah bahan kimia dan bahan api galian. Sumbangan terbesar rakan dagangan import adalah dari Emiria Arab Bersatu, diikuti Republik Rakyat China dan Qatar dengan bahan api galian sebagai komoditi import terbesar. Laporan penuh perangkaan perdagangan barangan antarabangsa bagi bulan Mei 2023 boleh didapati melalui laman sesawang di eps.mofe.gov.bn. 6,570 buah perusahaan bergiat aktif pada tahun 2022 dengan 6,411 daripadanya adalah perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Berbanding pada tahun 2021, 6,454 buah perusahaan dilaporkan aktif dengan 6,286 daripadanya terdiri daripada PMKS. Data mengenai profil dan prestasi perusahaan atau perniagaan di sektor swasta bagi tahun 2021 dan 2022 itu dimuatkan dalam laporan penemuan ringkas panci tahunan perusahaan atau perniagaan PTP 2023 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi.
Sementara itu, jumlah pekerja di sektor swasta meningkat kepada 117,591 orang pada tahun 2022 berbanding 116,637 orang pada tahun 2021. Lebih ramai pekerja tempatan memasuki pasaran kerja di sektor swasta. Perkhidmatan profesional, teknikal, pentadbiran dan bantuan serta pembinaan turut membuka peluang pekerjaan. Manakala jumlah pendapatan dari aktiviti perniagaan di sektor swasta mencatatkan peningkatan sebanyak 28%, iaitu dari RM31,901 juta pada tahun 2021 kepada RM40,840 juta pada tahun 2022. Laporan penemuan ringkas BTP 2023 boleh diperoleh melalui laman sesawang JPES. Dengan tema mempercepatkan penerimaan digital di Brunei, Forum Ekonomi Digital 2023, anjuran Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN dan APEC Brunei dengan kerjasama Kementerian Kewangan dan Ekonomi menghimpunkan lebih 100 peserta daripada sektor awam dan swasta. Forum membincangkan kaedah mempercepat transformasi digital di negara ini dan kemajuan penubuhan Perjanjian Rangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN menjelang 2025 serta menyelaras inisiatif digital negara dan Pelan Induk Ekonomi Digital 2025 dan Wawasan Brunei 2035. Forum antara lain menekankan kepentingan ekonomi digital sebagai pemacu untuk mencapai ekonomi yang dinamik dan mampan. Bagi memperkukuh pendigitalan ekonomi negara selaras dengan Pelan Induk Ekonomi Digital 2024 dan Wawasan Brunei 2035, iaitu ke arah negara pintar, pihak berkuasa industri teknologi info komunikasi Negara Brunei Darussalam AITI dengan kerjasama Darussalam Aset Sendirian Berhad, Data Stream Digital Sendirian Berhad DSD, Imagine Sendirian Berhad, Progressive Sendirian Berhad dan Unified National Network Sendirian Berhad UNN mempertingkatkan lagi kelajuan jalur lebar tetap, iaitu inisiatif kedua di bawah program peningkatan jalur lebar tetap. Peningkatan kelajuan jalur lebar tetap kepada 100 Mbps sehingga 500 Mbps dihasrat mempertingkatkan lagi rangkaian, produk dan perkhidmatan telekomunikasi di negara ini. Dengan menawarkan khidmat tempahan secara dalam talian, sebuah kedai gunting rambut di Kuala Belait iaitu barbershop milik Awang Eddie Ashrin bin Haji Matali semakin dikenali. Khidmat tempahan secara dalam talian adalah bagi mengelak pelanggan tidak perlu menunggu lama menanti giliran untuk mendapatkan khidmat gunting rambut. Dibuka sejak awal tahun ini, barbershop menawarkan pilihan fashion gunting rambut yang moden, khususnya golongan muda. Konsep yang membezakan antara yang barbershop yang lain, Clipper beri servis gentleman classic haircut lah. Basically, it's a smart cut. Online booking ini kira one of the advantage untuk kami, so senang we tracking and monitor the customers and the customers pun senang. Meskipun khidmat yang disediakan meliputi pelbagai peringkat umur, namun golongan muda paling meminatinya. Saya merasa berpuas hati atas perkhidmatan yang disediakan dan juga diberikan sebagai seorang pelanggan yang mendapati cita rasa saya. Melalui inovasi dalam perkhidmatan gunting rambut, barbershop berpotensi melangkah lebih jauh dengan membuka peluang-peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan, terutama mereka yang berminat dalam bidang gunting rambut.
Penglibatan para peniaga tempatan dan luar negara di bazar atau expo yang dianjurkan oleh agensi atau persatuan telah membantu meningkatkan ekonomi negara. Antaranya seperti Bazar Thailand yang diadakan baru-baru ini telah memberi peluang kepada para peniaga luar, malah juga kepada peniaga tempatan dalam sama-sama mempromosikan produk masing-masing. Kunjungan orang ramai sangat memuaskan. The locals are really supporting the Thai community punya produk. Macam kami ini, ini semua yang berada di Brunei to come here and prepare and bring in import barang-barang dari Thailand and mencuba berniaga di sinilah. Yeah, I think for sure, because especially for small businesses or new businesses that are just starting up, it helps expose it to the public, and as well as businesses who are online based, this at least puts them forward so that more people can know about their product. Adanya bazar atau expo ini juga sebenarnya boleh memberi peluang kepada belia tempatan berniaga, lebih-lebih lagi yang tiada mempunyai pekerjaan tetap. Orang yang dah bekerja, kemungkinan dengan cara inilah orang yang memajukan bisnes. Menyertai bazar atau expo ini juga melahirkan sifat bersaing secara sihat bagi memajukan dan memperluaskan lagi produk masing-masing. Selain itu juga, boleh mendekatkan lagi hubungan peniaga dengan para pelanggan. Diharap bazar atau expo akan sering diadakan bagi menggalakkan para peniaga atau belia tempatan untuk melibatkan dalam bidang keusahawanan.